أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون.
فأرسلنا فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Yang bahagia Tuan Imam, Tuan Pengerusi Barisan Jawatan Kuasa, para asatizah, para ulama, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat lagi kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini masih lagi dapat kita menghirup udara yang nyaman. Pada pagi yang berbahagia ini masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang tidak terhingga kepada kita. Dan alhamdulillah, seperti mana yang kita ketahui, kita dah masuk pada bulan Rejab dan kita akan memasuki pada bulan Sya'ban dan seterusnya memasuki bulan yang kita nanti-nantikan, iaitu bulan Ramadan. Dan banyak para asatizah, para imam akan mendoakan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rejab, Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berkati kita pada bulan Rejab, Sya'ban, dan kita minta Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita pada bulan Ramadan untuk kita terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada komentar mengatakan bahawa hadis ini, hadis tentang berdoa pada bulan Rejab, Sya'ban dan sampaikan pada bulan Ramadan ini dhaif. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud hadis ini sahih. Apa yang dikatakan maksud hadis ini sahih? Iaitu, adakah hadis ini mengajak kita kepada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala? Tidak.
Adakah hadis ini ataupun doa ini mengajak kita memaksiati Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak. Jadi maksud hadis ini sahih, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita pada bulan Rajab, Syaban dan juga Ramadan. Ada hadis-hadis yang sahih mengatakan bahawa Nabi SAW apabila masuk bulan Rajab, bulan Syaban dan pada bulan Ramadan, Nabi SAW masuk bulan Rajab, dia dah start mula untuk beramal ibadah. Jadi tak salah kepada kita apabila imam mendoakan Allahumma barik lana fi Rajab, oh kita teringat dah masuk bulan Rajab. Kan? Oh, kita kena tambahkan amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti bulan Syaban masuk, kita kena perkuatkan lagi. Tambahkan amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah masuk pada bulan Ramadan, kita dah selesa untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan masuk bulan Ramadan tu baru kita nak start. Bila masuk bulan Ramadan kita baru nak start, itu yang sebabnya di akhir-akhir Ramadan orang pakai tak ada. Sebab kita start awal, pada akhirnya kita kecundang. Sebab itu kita dah prepare diri kita pada bulan Rajab, bulan Syaban, dengar apabila imam sebut Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban, oh dah masuk bulan Rajab dah, aku kena tambahkan amalan aku sebab ada hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan Nabi SAW banyak menambahkan amalan. Contohnya puasa Isnin Khamis, puasa Ayyamul Bid, ataupun dia tambah lagi dengan puasa-puasa sunat yang lain. Kalau yang mana belum habis puasa ganti dan sebagainya, oh bila masuk bulan Rajab ni aku kena pulun puasa untuk aku habiskan, tidak aku kena bayar fidyah dan sebagainya. Jadi itu sebagai satu peringatan kepada kita untuk kita menambahkan amalan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, walaupun ada hadis-hadis ataupun ada komentar-komentar daripada orang yang mengatakan hadis ini dhaif, tapi ingatlah doa ini adalah sahih. Sebab macam juga kalau kita minta doa, ya Allah luluskan anak aku dalam peperiksaan. Hadis itu pun bukan ma'thur. Ya Allah luluskan anak aku dalam peperiksaan SPM. Hadis itu adakah daripada apa? Doa itu adakah daripada Nabi SAW? Tak. Doa daripada kita, niat kita. Macam tu juga kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berkati bulan Rajab ni untuk kita supaya kita dapat menambahkan amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita Rajab, Syaban sehinggalah sampai pada bulan Ramadan. Kita takut esok nak masuk Ramadan kita meninggal dunia, tuan-tuan. Tak, dan nak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa ini sebagai satu peringatan kepada kita. Berapa ramai sahabat-sahabat kita yang tahun lepas tak dan masuk Ramadan meninggal dunia, tuan-tuan. Ramai tak? Ramai. Kita pun belum tentu lagi. Ni nak masuk Ramadan ni belum tentu lagi sampai di bulan Ramadan. Cuma kita minta mengharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita mengharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, Rajab, Syaban dah ada dalam hati kita untuk beribadah. Dah ada dalam detik-detik hati kita yang kecil ini, wah aku kena semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kod-kod kalau aku tak sampai masuk bulan Ramadan, aku dah buat persediaan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan, banyakkan kita melakukan ibadah dan juga banyakkan kita berselawat ke atas junjungan Nabi SAW. Antaranya pada hari Jumaat ini hadis yang menyebutkan aktsiru alayya min salatin fi kulli yaumil jum'ah fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumil jum'ah faman kana aktsaruhum alayya salatan kana akrabahum minni manzilah. Ini disebut dalam hadis Imam Baihaqi. Daripada riwayat Al-Baihaqi, dia mengatakan bahawa perbanyakkanlah berselawat ke atas aku pada hari Jumaat. Sesungguhnya selawat yang dibaca oleh umat aku akan dibentangkan kepadaku pada setiap hari Jumaat. Selawat yang kita baca, setiap hari kita baca selawat, akan dibentangkan kepada Nabi SAW pada hari Jumaat. Barang siapa yang paling banyak berselawat ke atas aku, maka dia akan berada paling hampir denganku di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Akan berada paling hampir denganku dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan tuan-tuan, nak berselawat saja saya tak masuk lagi. Saja nak refresh kita.
InsyaAllah kita akan masuk dalam buku nanti. Sahaja nak refresh kita bahawa kepentingan untuk kita solat selawat ke atas junjungan besar Nabi SAW. Sehingga kan ada para ulama yang mengatakan bahawa hari kita membaca Al-Quran itu bagus. Bagus membaca Al-Quran. Tapi pada pagi Jumaat, kita digalakkan berselawat ke atas junjungan besar Nabi SAW. Ada para fuqaha mengatakan yang sedemikian sebab berdasarkan hadis ini kita nak ambil keberkatan. Dan hadis ini tuan-tuan di Imam Asy-Syaukani mengatakan bahawa ia adalah hadis hasan. Imam Suyuti mengatakan ini hadis hasan. Kemudian Imam Al-Aujuni menghukumkan sanad hadis ini adalah jayyid. Banyak komentar-komentar fuqaha yang mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis hasan. Dan satu lagi hadis yang mana kalau tuan-tuan tengok berkaitan dengan selawat ke atas junjungan besar Nabi SAW ni satu hadis yang kalau kita tengok pelik, tapi hadis tu ada sahih. Adakah tuan-tuan puan-puan pernah jumpa hadis ni? Apa dia? Bukan ini bab lain tuan-tuan, tak apa. Itu berkaitan dengan selawat ke atas junjungan besar Nabi SAW. Okey, ini satu lagi benda yang kita nak lakukan. Itu satu amalan selawat. Satu amalan selawat. Satu lagi amalan, kita nak tambah amalan ni. Dah masuk bulan Syakban ni kita nak tambah amalan. Saya bagi hadis Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud. Kalau biasa kita selepas solat Isyak kita buat solat ba'diyah 2 rakaat, betul tak? Tapi ada satu hadis Nabi SAW apabila kita solat Isyak, selepas solat Isyak 4 rakaat. Apa kelebihannya? Kata man salla arba'an ba'dal Isyak la yafsilu bainahunna bitaslim adlahunna bimislihin. Tuan-tuan, saya okey, tak apa. Tuan-tuan, dalam hadis ni kelebihan tentang solat Isyak, solat sunat selepas Isyak 4 rakaat. Man salla arba'an ba'dal Isyak la yafsilu bainahunna bitaslim wa adlahunna bimithlihinna min lailatul qadr. Sesiapa yang solat 4 rakaat selepas Isyak, la yafsilu bainahunna bitaslim, dan dia tidak menyelangi dengan 2 kali salam. Dia buat 1 salam sahaja. Maknanya 4 rakaat, tak ada tahiyat awal, terus tahiyat akhir. Adlun bimithlihinna min lailatul qadar. Seumpama pahala yang dilakukan solat Isyak, solat selepas Isyak itu, ataupun disebut solat ba'diyah selepas Isyak, maka fadilat pahalanya adalah seperti dia mendapat Lailatul Qadar. Nampak? Pahalanya seperti dia mendapat Lailatul Qadar. Kita tak tahu bila masa kita nak sampai kepada bulan Ramadan. Tidak. Kita tak tahu bila masa kita nak sampai pada bulan Ramadan. Maka kita perbanyakkanlah tuan-tuan pada bulan Rejab ni, Syakban ni, buatlah selepas solat Isyak, solat ba'diyah 4 rakaat, yang mana 1 salam, bukan 2 salam, dan seumpama kita mendapat malam Lailatul Qadar. Hadis ini hadis sahih tuan-tuan, insya-Allah boleh kita amalkan. Dan saya baru teringat tadi tuan-tuan, berkaitan dengan selawat tadi, saya teringat, saya ada screenshot, hadis tu dah hilang, tapi saya teringat bahawa sesiapa yang min ahadin, sesiapa yang daripada umat aku yang berselawat ke atas aku. Ini hadis sahih tuan-tuan. Tapi hadis ini kalau kita tengok janggal. Hadis sahih, sesiapa daripada umat aku yang berselawat ke atas aku, maka Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan kepada jasad aku, roh aku, Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan semata-mata untuk ruddas salam, untuk menjawab selawat kita ataupun salam kita.
Faham? Maksudnya, dalam hadis ini, hadis sahih, apabila kita bersalawat ke atas junjungan besar Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan, akan kembalikan ruh Nabi SAW ke dalam jasad dia. Nampak hadis ni macam pelik betul tak? Tapi hadis sahih. Hadis sahih tuan-tuan. Apabila seseorang berselawat ke atas Nabi SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan ke dalam ruh Nabi memasukkan ruh Nabi SAW ke dalam jasadnya untuk menjawab salam kita ataupun selawat kita. Bayangkan tuan-tuan, kalau satu hari kita berselawat, bayangkan kalau kita selawat dalam solat kita. Umat Islam, satu dunia ni ada berapa bilion? Ada 2 bilion. Okey. Kalau kira-kira ada orang tak solat, ada orang solat kan? Okey, 1 bilion lah orang solat. Bayangkan 1 bilion orang solat yang menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ruh Nabi SAW akan masuk ke dalam jasadnya semata-mata untuk menjawab salam ataupun menjawab salawat kita tadi. Faham ni? Jadi maknanya tuan-tuan bayangkan, dan Nabi SAW akan mengenal orang yang berselawat ke atas junjungan besar Nabi SAW, dan ia akan beri apa? Akan beri syafaat kepada kita. Itu yang disebut dalam hadis yang saya baca tadi, bahawa dia hampir dengan aku di hari akhirat nanti apabila dia banyak berselawat ke atas aku. Jadi sebagai tasjih ataupun sebagai motivasi kepada kita lah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu taala sekalian, banyakkan berselawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? No? Banyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita nakkan syurga Allah Subhanahu taala, nakkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dosa kita banyak, betul tak? Dosa kita banyak. Jadi inilah caranya untuk kita mendapat syurga Allah. Banyakkan selawat. Bila kita banyak selawat, hati kita tenang. Banyakkan beristighfar, hati kita tenang. Dan apabila hati kita tenang, kita akan khusyuk dalam sembahyang kita. Kita akan rasa solat kita ni ringan. Kita akan dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjemput kita pulang dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan kita dan kita redha berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sebagai satu mukadimah motivasi kepada diri saya dan juga kepada diri tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Motivasi supaya kita dapat melakukan amalan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita dapat melakukan amalan dengan tenang dan kita tahu apa fadilat-fadilatnya insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita masuk dalam bab istikhlaf pada sembahyang yang lain daripada Jumaat. Ya, saya dah baca dah hari itu tuan-tuan pada muka surat 60. Pada sembahyang yang jenis 4 rakaat, apabila para makmum itu bercita-cita atau kelihatan hendak duduk, hendaklah khalifah itu duduk dan bertasyahud bersama mereka. Kemudian ia bangun selepas itu. Jika mereka bangun juga bersamanya, jelaslah baginya rakaat itu adalah rakaat kedua bagi mereka. Dan jika mereka tidak bangun, jelas baginya rakaat itu adalah rakaat akhir bagi mereka. Boleh faham tak? Muka surat 60 kalau siapa yang ada kitab. Ini istikhlaf yang saya ceritakan. Istikhlaf ni ataupun nak ganti imam dalam keadaan solat biasa, bukan solat Jumaat. Hari tu solat Jumaat kita dah cerita dah. Ada 3 keadaan, iaitu keadaan yang pertama semasa khatib membaca khutbah. Yang kedua di antara selesai khutbah dan nak masuk solat. Dan yang ketiga ketika mana solat Jumaat berlangsung. Itu kita dah cerita dah kalau tuan-tuan ingat. Okey, ini mengikut istikhlaf pada sembahyang yang lain daripada Jumaat. Okey, saya baca ataupun saya kembali balik pada cerita awalnya supaya tuan-tuan puan-puan dapat makna yang jelas ataupun tuan-tuan puan-puan dapat orang kata apa gambaran yang jelas. Okey, harus istikhlaf pada yang lain daripada sembahyang Jumaat.
sama ada khilaf itu telah mengikut imam yang berkenaan sebelum terbatal sembahyangnya atau belum lagi diikutinya. Namun begitu, para makmum perlu berniat mengikut khalifah jika tertib sembahyangnya berlainan dengan tertib sembahyang imam yang diganti seperti istikhlaf pada rakaat kedua atau rakaat akhir. Adapun khalifah pengganti itu jika tertib sembahyangnya tidak berlainan dengan tertib sembahyang imamnya dan erti kata ia mengganti imam pada rakaat pertama atau pada rakaat ketiga bagi sembahyang 4 rakaat, maka para makmum tidak perlu mengubah niat untuk mengikut khalifah itu. Ini adalah kerana jika istikhlaf pada masalah di mana khalifah telah pun mengikut imamnya yang diganti sebelum terbatal sembahyangnya, maka para makmum tidak perlu sama sekali mengubah niat untuk mengikut khalifah. Kerana itu khalifah adalah diwajib memelihara peraturan sembahyang imamnya. Ini bagi mereka yang menggantikan imam dalam keadaan imam terbatal. Jadi tak perlu ubah niat. Faham? Hanya makmum ataupun khalifah yang berada di belakang tu naik ke depan dan ikut sama saja. Ikut sama sebab apa? Sebab dalam keadaan yang tersebut khalifah ataupun pengganti imam itu dah ikut imam daripada awal. Dia cuma gantikan. Faham ni tak? Maknanya kalau imam terbatal dalam keadaan rukuk, maka apabila imam sami Allahu liman hamidah dalam keadaan tidak dia terbatal, maka makmum terus naik. Ataupun khalifah tadi pengganti tu terus naik. Dan makmum tidak payah ubah niat. Kecualilah apa yang berlaku seperti mana yang kita baca hadis dulu, yang mana Abu Bakar undur ke belakang dan Nabi SAW masuk. Kan? Kita baca hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Daud. Pada masa itu kena ubah niat kepada khalifah yang baru. Sebab apa? Imam yang menggantikan, khalifah yang menggantikan imam dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia baru masuk. Faham? Tapi kalau dalam keadaan memang, dalam keadaan dia dah ikut imam daripada mula, imam terbatal, dia terus naik. Bila dia terus naik, khalifah naik, maka tak perlu ubah niat. Okey. Kemudian kita masuk, kalau imam yang menggantikan, khalifah yang menggantikan imam tadi macam kes Nabi SAW, kan? Abu Bakar undur ke belakang, Nabi SAW masuk. Okey, dia kata, pada sembahyang yang jenis 4 rakaat, Nabi SAW buat sembahyang 2 rakaat, masa tu subuh. Tapi kalau contohnya pada sembahyang yang jenis 4 rakaat, apabila para makmum itu bercita-cita atau kelihatan hendak duduk, hendaklah khalifah itu duduk dan bertasyahud bersama mereka. Kemudian ia bangun selepas itu. Jika mereka bangun juga bersamanya, jelaslah baginya rakaat itu adalah rakaat kedua bagi mereka. Dan jika mereka tidak bangun, jelas baginya rakaat itu adalah rakaat akhir bagi mereka. Ini bagi imam. Sebagai contoh tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bagi imam yang solat 4 rakaat, yang nak menggantikan imam ataupun khalifah yang menggantikan imam bagi solat 4 rakaat. Contoh, contohnya kalau macam kes Nabi SAW dengan Abu Bakar. Abu Bakar undur ke belakang untuk bagi laluan kepada Nabi SAW. Tidak. Okey, contohnya kalau ada imam dua, dia maklumlah baru lepas mengaji kan. Baru lepas mengaji ni nak test lah kan. Tak payah test lah sebab benda ni selalu yang kita buat apabila imam berhadas, maka khalifah yang daripada belakang yang akan menjadi imam. Ni kita nak test kononnya lah, baru mengaji pagi ni kan. Oh, hari apa, Zuhur lagi nak test tengok. Ataupun Zuhur tadi Jumaat kan. Okey, Asar lagi nak test tengok. Imam dua jadi apa? Jadi imam, tiba-tiba nampak imam satu main lambat kan. Imam satu, dia pun undur ke belakang nak bagi imam satu take over. Contohnya lah, nak kata abang boleh ni. Tak payah buat lah. Sebab apa? Kadang-kadang, bila kadang-kadang terkeliru menyusahkan. Okey, contoh. Dia kata, kalau imam itu pada sembahyang yang 4 rakaat. Macam kes imam 2 ke belakang. So, imam yang pertama tadi masuk. Nak menggantikan imam kedua ataupun disebut sebagai khalifah. Okey. 4 rakaat apabila para makmum itu bercita-cita atau kelihatan hendak duduk, hendaklah khalifah itu duduk dan bertasyahud bersama-sama mereka. Kemudian ia bangun selepas itu. Kalau imam tu baru masuk, makmum dah
buat rakaat yang kedua. Imam kalau baru masuk ataupun khalifah baru masuk, dia buat rakaat yang pertama, betul tak? Rakaat yang pertama. Okey, bila dia rakaat yang pertama, jadi makmum itu menjadi rakaat yang kedua. Jadi pada rakaat yang pertama tu dia dah rukuk, dia dah sujud, duduk antara dua sujud, dia dah sujud, naik. Okey, dia nak naik pada rakaat yang kedua. Imam ataupun khalifah pada masa itu dia kena geling tengok belakang. Kalaulah makmum itu duduk, maknanya dia dah dapat tahu bahawa makmum itu adalah berada dalam rakaat yang kedua. Faham? Kan? Dia bagi masa untuk makmum tersebut menghabiskan tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Faham ni? Macam kes Nabi SAW kan? Nabi SAW nak bangun, dia duduk sebentar memberikan sahabat-sahabat membaca tahiyat akhir. Kemudian Nabi SAW memberi isyarat tangan supaya sahabat-sahabat tunggu dan dia naik untuk menunaikan rakaat yang kedua. Dia buat apa, habiskan rakaat yang kedua. Kemudian pada masa itu duduk ia pada tahiyat akhir, sahabat-sahabat tunggu. Dah habis Nabi SAW memberikan tahiyat akhir atau membaca tahiyat akhir, Nabi SAW memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat ikut, dia tunggu. Macam tu juga kes yang kalau 4 rakaat. Jadi khalifah tadi yang menggantikan tu, dia kena geling tengok. Kalau dia rakaat pertama, makmum rakaat kedua, dia kena geling tengok. Dia jangan naik terus pada rakaat yang dia dah habis rakaat pertama, nak naik rakaat kedua tu jangan naik terus. Duduk Ustaz. Tengok. Kalau kata makmum itu duduk dalam rakaat ataupun duduk dalam keadaan tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, dia kena berikan peluang kepada makmum untuk membaca tahiyat akhir ataupun tahiyat awal tadi. Kemudian dia bangun. Dia bangun, dia tengok pula adakah makmum tadi bangun ikut serta bersama dia ataupun makmum tak bangun. Kalau makmum bangun, ketahuilah bahawa yang dilakukan oleh makmum itu adalah rakaat yang kedua. Jadi dia dapat tangkap dah bahawa dia buat tu rakaat yang kedua. Tapi kalau makmum tak bangun, maknanya yang dibuat oleh makmum itu adalah rakaat yang keempat. Dia boleh bagi isyarat apa? Isyarat tangan supaya tunggu Ustaz. Boleh? Macam mana Nabi SAW buat. Kan? Boleh faham ni? No? Tapi boleh buat kah? Nak buat kah? Tak payahlah no. Ni saya kata kebak tu. Kemahiran berfikir aras tinggi tu. Entah no? Kalau boleh buat, kita buatlah. Tapi tak payah buatlah sebab apa? Sekejap lagi celaru habis makmum. Kan? Ada sekejap lagi mereka tak tahu, mereka tak mengaji. Kita yang mengaji ni tak apalah. Yang tak mengaji, pakat punggah tuan-tuan. Pakat punggah. Lepas tu berselisihlah pendapat antara satu sama lain. Oh mana boleh tak betul. Imam tak boleh buat macam ni. Kita tak tahu apa. Jadi pening kepala. Betul tak? Buat apa yang senang, apa yang selalu kita lakukan. Walaupun benda tu boleh ada disebut dalam kitab-kitab fiqh. Boleh faham? Okey, insya-Allah tuan-tuan. Selesai satu masalah. Alhamdulillah. Okey. Perlu diingatkan bahawa keharusan istikhlaf itu hendaklah dilakukan dengan segera, iaitu seelok-elok sahaja batal sembahyang imam dan sebelum makmum bersendirian melakukan rukun qauli maupun fi'li. Itu dikata perlu diingat bahawa keharusan istikhlaf itu hendaklah dilakukan dengan segera ataupun disebut sebagai mualat. Dengan segera, jangan tunggu dah 5 minit, tunggu 3 minit, 4 minit, baru dia nak masuk. Tak. Dengan segera, seelok sahaja batal sembahyang imam dan sebelum makmum bersendirian melakukan rukun qauli ataupun maupun rukun fi'li. Jangan kita biarkan orang-orang makmum lain terpinga-pinga. Dan ada yang mufaraqah, buat sendiri-sendiri. Maknanya apabila batal imam, terus naik. Faham ni? Jangan teragak-agak. Itu sepatutnya tuan-tuan, perempuan yang rahmati Allah SWT sekalian. Orang yang nak duduk belakang imam adalah orang yang tahu tentang hukum-hukum istikhlaf. Bilal ke, Siak yang main mengaji ni, dia kena tahu hukum istikhlaf. Jangan dia pun tak tahu, dia terpinga-pinga, habis semua. Faham ni? Kalau imam ataupun Bilal yang duduk belakang tu, imam nombor 2 ke nombor 3 dan Bilal yang duduk belakang tu, maka dia kena tahu juga bab-bab hukum yang lain. Contohnya imam terlebih rakaat ke, imam terkurang rakaat ke, dia kena cepat-cepat tengok subhanallah.
Kan? Bagi dengar imam tu. Jadi imam tahulah ada kesilapan yang dilakukan. Jangan dia pun teragak-agak. Subhanallah. Subhanallah. Imam tak dengar. Bunyi apa? Usi je. Subhanallah. Subhanallah. Sebut subhanallah dengan tegas. Imam terlebih rakaat. Tidak? Tu nak tahu ni, kalau imam terlebih rakaat ni, apa yang perlu kita buat? Dia ada tiga keadaan. Kalau imam terlebih rakaat, dia ada tiga keadaan. Satu, makmum yang berada di belakang boleh mufaraqah tak? Boleh. Satu kumpulan mufaraqah tak apa. Dan satu rakaat lagi, makmum boleh ikut imam tak? Boleh. Kalau dia tak tahu, tak dengar subhanallah, dia pun tak tahu, dia ikut imam. Kemudian dia imam buat sujud sahwi, dia kena sujud sahwi dan memberi salam bersama dengan imam. Dan satu lagi, makmum boleh tunggu. Boleh tunggu sehingga imam bangun, dia dah habiskan satu rakaat tambahan, kemudian dia buat sujud sahwi, dia bagi salam, makmum tunggu sehingga imam bagi salam, dia pun bagi salam bersama dengan imam. Tiga cara. Satu boleh mufaraqah, satu lagi dia boleh ikut imam, sebab dia pun kadang-kadang tak dengar, Bilal sebut subhanallah kat belakang, dia ikut imam, dan dia tambah satu lagi rakaat, dia ikut imam, kemudian dia buat sujud sahwi bersama dengan imam, kemudian satu lagi dia tunggu imam sehingga imam selesai memberi salam. Terpulanglah nak ikut yang mana. Mufaraqah pun boleh juga. Kalau imam tu terlebih, kita bagi salam je lah. Kita duduk dalam tahiyat akhir, kita baca tahiyat akhir dan kita boleh bagi salam. Ataupun kita nak tunggu imam, kita boleh tunggu. Boleh faham? Yang kita belajar sebelum-sebelum ni kan? Boleh, tak ada masalah. Okey, kalau imam tu terkurang. Ada tak masalah imam terkurang? Pernah berlaku kat saya imam terkurang. Sebab ada hadis Nabi SAW yang Nabi SAW tak silap saya solat asar. Dia solat asar, kemudian terkurang satu rakaat. Dia buat 3 rakaat, dia bagi salam. Kemudian Sayyidina Umar bagi tahu kepada Rasulullah, adakah ada syariat yang baru tentang solat asar ni? Adakah penambahan ataupun terkurang rakaat? Lalu Nabi SAW bangun dan selesaikan satu rakaat lagi. Sahabat-sahabat ikut dan Nabi SAW memberi salam. Buat apa? Kalau kita buat sujud sahwi dan kita memberi salam. Faham ni? Terus bangun. Mualat ataupun dalam keadaan terus bangun. Jangan kita tunggu dah seminit lepas tu baru nak bangun. Tak. Itu cara dia tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalaulah ada orang yang tak tahu, yang tak mengaji, dia boleh buat juga 3 cara. Kalaulah imam itu terkurang, kemudian dia boleh mufaraqah untuk tambah, dan satu lagi dia kena ikut juga, makmum kena ikut. Kalau imam bangun pun dia kena bangun, tambah lagi satu rakaat dan buat sujud sahwi. Dia kena buat sujud sahwi dan memberi salam bersama dengan imam. Dan satu lagi, dia nak mufaraqah, mungkin kalau imam itu terkurang, tiba-tiba imam duduk tahiyat akhir. Dia rasa silap ni. Dia bangun terus. Untuk apa? Untuk tambah lagi satu rakaat pun boleh juga dia mufaraqah. Ikut solat dia dengan cara dia sendiri. Boleh faham tak? Okey, tapi selalunya, itulah saya kata, Bilal yang duduk di belakang kena kuatkan suara subhanallah. Jadi imam tahu, oh aku terkurang. Subhanallah, dia nak bangun, dia duduk balik. Sebab dia tahu dia terlebih. Nampak ni tuan-tuan, dalam solat pun kita boleh tegur pemimpin. Dalam solat pun kita boleh tegur apa? Itu dia punya falsafah dia. Dalam solat, kita boleh tegur pemimpin. Boleh tegur imam. Tapi kalau kat luar solat pun, kalau pemimpin tak betul, kita boleh tegur tak? Kita boleh tegur. Faham? Dengan cara berhemah. Boleh faham ni? Kalau pemimpin tak mau ikut juga, dia ada cara-cara dia yang lain. Boleh faham? Cara-cara yang dia lain tu, tuan-tuan tahulah. InsyaAllah. Okey. Atau belum lagi berlalu masa yang boleh dilakukan rukun di dalamnya. Sekiranya para makmum telah melakukan satu rukun selepas saja imam batas sembahyangnya, atau telah berlalu masa yang boleh membolehkan dilakukan rukun itu, maka ketika itu istikhlaf adalah dilarang pada sembahyang Jumaat tanpa syarat, dan juga dilarang istikhlaf pada sembahyang yang lain dari Jumaat jika para makmum tidak memperbaharui niat mengikut imam dengan khalifah itu. Bisa saya menayang, Dia kata di sini, kalau contohnya
dalam masa yang lama. Istikhlaf dalam masa yang lama, dia kata sekiranya para makmum telah melakukan satu rukun selepas sahaja imam batal sembahyang. Maknanya kalaulah imam batal sembahyang, makmum yang lain dah buat dah satu rukun. Kan? Dah buat satu rukun yang lain. Atau telah berlalu masa yang membolehkan dilakukan rukun itu. Ataupun berlaku satu masa yang mana rukun itu boleh dilakukan. Maksudnya apa dia? Maksudnya dia dah berlalu masa yang lama lah. Berlalu masa yang lama, maka ketika itu istikhlaf adalah dilarang pada sembahyang Jumaat tanpa syarat dan juga dilarang istikhlaf pada sembahyang yang lain daripada Jumaat. Jika para makmum tidak memperbaharui niat mengikut imam dengan khalifah itu. Jadi kalaulah contohnya, dia kata, kalaulah contohnya dah berlalu apa? Satu waktu yang lama. Tak ada pengganti. Imam ataupun khalifah tu tak ke depan dalam satu masa yang lama, maka dia kata dilarang. Tak boleh kita buat. Tak boleh kita buat pada solat Jumaat ataupun pada solat yang lain. Jika para makmum tidak memperbaharui niat mengikut imam dengan khalifah itu. Makanya bila dah berlaku satu masa yang lama, maka kita dilarang untuk mengikut imam ataupun khalifah yang ganti baru tu. Kecuali bila khalifah itu dah lama dia naik atas tu, barulah kita nak ikut khalifah itu, kita kena ubah niat ikut khalifah tersebut. Faham ni? Kena ubah niat ikut khalifah tersebut kalau berlaku jangka waktu yang lama. Tapi kalau tidak berlaku jangka waktu yang lama, maka kita boleh tetap dengan niat kita. Nah, kalau kata lambat, contohnya lambat, orang yang duduk belakang tu teragak-agak nak ganti. Aku nak pergi tak mau, aku nak pergi tak mau, aku nak pergi tak mau. Dah berlalu waktu yang lama. Setengah minit dah, 30 saat dah. Kan? Maka kalaulah khalifah itu ke depan, makmum yang lain itu kena apa? Kena ubah niat mengikut khalifah tersebut. Kalau tak ubah niat, maka batallah solat tersebut, ataupun kalau dia tak ubah niat, maka dilarang dan batallah solat tersebut. Faham ni? Sebab apa? Dah waktu yang lama. Waktu yang lama. Kena ubah niat. Kalau tak ubah niat, tak boleh. Ataupun kalau dia nak mufarakah lah. Kalau dia nak tetap stay, yang lain tu semua tak tahu, dia nak stay juga untuk ikut imam ataupun khalifah tu, dia kena ubah niat untuk ikut khalifah tersebut. Kalau tak ubah, batallah solat dia. Boleh faham lah? Namun begitu jika sebahagian makmum telah berasing atau bersendirian melakukan rukun sedangkan yang lain tidak, maka yang telah berasingan sahaja memerlukan tajdid, memperbaharui niat mengikut imam khalifah, dan mereka yang tidak berasingan melakukan rukun itu tidak wajib tajdid niat mengikut imam. Inilah hukum pada sembahyang yang lain daripada Jumaat. Okey, ni hukum yang lain daripada Jumaat. Dia kata, namun begitu jika sebahagian makmum telah berasingan atau bersendirian melakukan rukun. Dia kata, namun begitu jika sebahagian makmum, bukan semua, sebahagian makmum telah berasingan atau bersendirian melakukan rukun sedangkan yang lain tidak. Hanya sebahagian saja makmum yang melakukan rukun yang selainnya, yang lain tidak. Masih lagi stay ikut kepada imam yang batal tadi. Dalam keadaan, kalau contohnya imam itu dalam keadaan qiyam, mereka masih stay lagi dalam keadaan qiyam. Sedangkan ada yang dah rukuk dah. Itu sebahagian. Tapi dia kata, sedangkan yang lain tidak, maka yang telah berasingan sahaja memerlukan tajdid, pembaharui niat mengikut imam, khalifah, dan mereka yang tidak berasingan melakukan rukun itu tidak wajib tajdid niat mengikut imam. Inilah hukum pada sembahyang yang lain daripada Jumaat. Okey, kalau kata yang masih stay lagi, masih stay tadi, dia tunggu akan khalifah dia naik, dia dalam keadaan yang sama ketika mana imam itu batal, maka dia boleh ikut niat yang sama. Tapi kalau yang dah berasingan, sebahagian tadi yang dah berasingan, dia kena tajdid niat. Apa maksud tajdid niat? Dia kena solat semula lah, ikut imam yang naik tadi.
Tapi kalau kalau makmum yang masih stay lagi dalam keadaan tersebut, tak perlu tajdid niat. Kalau yang dah berubah, sebahagian saja yang berubah, maka dia kena angkat ataupun dia kena takbir sekali lagi dan dia jadi orang yang masbuk. Faham? Kalau dia berlainan. Kalau kata dia tak mau, dia nak mufaraqah, dia nak buat sendiri pun tak apa. Tak ada masalah. Faham ni? Tapi kalau dia nak ikut imam, dia kena apa? Dia kena niat yang lain, perbaharui solat dia. Tapi selalunya berlaku tak? Lama sangat. Tak berlaku dah Selalunya faham. Apabila imam ini dah batal, terus dia naik untuk menggantikan apa? Untuk menggantikan imam. Masing-masing dah faham, dah tahu, dah buat istikhlaf ni. Selalunya tak pernah berlaku lah. Ini kalau berlaku. Kalau berlaku contohnya, kalau dalam perbincangan ni contohnya, memakan masa yang lama, 30 saat, orang yang di belakang ni tak tahu apa semua ataupun tak tahu nak menggantikan imam ataupun masing-masing pakat tolak di antara satu sama lain untuk menggantikan imam, maka dalam keadaan itu orang yang masih stay sebahagian ataupun sebahagian yang dah melakukan perbuatan yang lain ataupun rukun yang lain, maka orang yang sebahagian tadi itu kena tajdid niat dan orang yang stay tadi dia boleh ikut khalifah. Inilah hukum pada sembahyang yang lain daripada Jumaat. Boleh? Kalau sembahyang Jumaat tak boleh. Sembahyang Jumaat kena tukar niat. Tapi kalau sembahyang lain daripada Jumaat, dia kata boleh buat macam tu. Faham ni Boleh buat macam tu. Okey. Nanti kita tengok beberapa masalah istikhlaf. Nanti insya-Allah. Jadi insya-Allah lah kita harap benda-benda ni kita buatlah seperti mana yang kita lakukan. Kalau contohnya, kalau imam itu terbatal wuduk, maka cepat-cepatlah kita gantikan supaya masalah-masalah ini tidak berlaku. Boleh faham insya-Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita tuan-tuan. Mudah-mudahan kita faham dengan hukum-hukum agama untuk sama-sama kita ikut ataupun sama-sama kita lakukan, insya-Allah tuan-tuan, memberi ilmu kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, insya-Allah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، من دعاء لا يستجاب له. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.